Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ustazah Ayu. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini untuk mempelajari tajuk yang seterusnya dalam bidang sirah tahun 3. Mesti semua tertanya-tanya kan, apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Jadi, sebelum Ustazah memulakan pengajaran pada hari ini, Ustazah nak tunjuk satu gambar. Jom kita saksikan. Jadi, daripada gambar tersebut, rasanya ia menunjukkan masyarakat di tempat mana ya? Atau masyarakat pada zaman mana ya? Masyarakat Arab Mekah. Betul, masyarakat Arab Mekah. Gambar tersebut menunjukkan masyarakat Arab Mekah pada zaman sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab juga dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Jadi, sebelum kita meneruskan lagi topik kita pada hari ini, kita nak tahu kenapa masyarakat Arab pada ketika itu dipanggil masyarakat jahiliyah. Jom sama-sama kita tengok apa itu jahiliyah. Jahiliyah berasal daripada perkataan Arab iaitu jahala, yang bermaksud bodoh dan sesat. Berdasarkan Al-Quran, ciri-ciri jahiliyah dapat dirumuskan kepada 4, iaitu yang pertama, zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Yang kedua, masyarakatnya tidak mempunyai peradaban dan tamadun. Yang ketiga, masyarakatnya tidak berakhlak, angkuh dan bongkak. Dan yang keempat, masyarakatnya jahil kerana tidak tahu membaca dan menulis. Okey, jadi kita teruskan dengan kisah masyarakat Arab jahiliyah dari segi kehidupan berpuak-puak, kepercayaan dan cara hidup. Jadi yang pertama adalah hidup berpuak-puak. Masyarakat Arab ketika itu, iaitu sebelum kedatangan Islam, hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan juga sering tercetus antara kabilah kerana berebut kuasa dan harta. Kemudian dari segi kepercayaan pula, masyarakat Arab pada ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Mereka percaya bahawa berhala adalah tempat memohon pertolongan. Padahal berhala itu adalah patung yang tidak mempunyai apa-apa kuasa. Selain itu, mereka juga banyak mempercayai perkara-perkara khurafat seperti memuja kubur, memuja pokok dan sebagainya. Yang seterusnya adalah cara hidup. Masyarakat Arab pada ketika itu suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan dengan cara menanam hidup-hidup kerana bagi mereka perempuan atau kaum wanita adalah pembawa sial. Jadi kita teruskan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan satu ayat daripada surah Al-Ahzab, iaitu ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Jadi berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah adalah contoh ikutan bagi seluruh umat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu mengamalkan dan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat, insya-Allah. Kita teruskan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Yang pertama, amanah. Yang kedua, bercakap benar dan adil. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Dan yang keempat, seorang yang penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sehingga
orang bukan Islam juga tertarik dengan perwatakan Rasulullah SAW yang sopan santun dan bercakap dengan lemah lembut. Seterusnya, kita teruskan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Yang pertama, Rasulullah sabar dan tabah dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Abu Lahab, iaitu bapa saudara baginda, dan isterinya menentang dakwah Rasulullah SAW. Namun, baginda tetap bersemangat meneruskan dakwahnya. Penentangan ini bukan sahaja dilakukan oleh Abu Lahab dan isterinya, tetapi oleh majoriti penduduk Mekah pada ketika itu. Kerana Rasulullah SAW membawa agama, iaitu agama Islam, yang sememangnya bercanggah dengan cara hidup mereka yang menyembah berhala, yang berjudi, yang berzina dan sebagainya. Kerana agama Islam adalah agama yang membawa kepada jalan kebenaran. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berpendirian teguh. Baginda ditawarkan dengan harta, pangkat, wanita sekiranya baginda menyembah berhala. Tetapi baginda menolak tawaran tersebut dan meneruskan dakwah baginda untuk menyebarkan Islam. Dan kepribadian Rasulullah SAW yang ketiga adalah bijak merancang. Nabi Muhammad SAW bijak merancang penghijrahan baginda dan sahabat ke Madinah. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya harap semua dapat memahami apa yang saya telah sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe.